Ladies and gentlemen, jom kita teruskan, jom kita tengok dekat dalam bab 8 ni. Okey, di mana pada siapa yang tak tahu dan juga pada siapa yang tak ingat dekat dalam bab 8 ni memang apa yang tajuk letakkan itulah yang kita belajar. Maksudnya kita ada belajar pasal pilihan raya. Okey, di mana dekat dalam pilihan raya ni yang sekadar saya nak ingatkan anda dekat dalam 8.1 yang awal ni. Okey, dekat dalam awal-awal kita belajar dan juga kita dah bincangkan pasal apa yang kita panggil sebagai perkembangan pilihan raya dekat negara kita ni. Okey, di mana perkembangan pilihan raya dekat negara kita, saya dah terangkan pada peringkat awal, dia ada berapa peringkat? 3 kan? Okey, di mana kalau kita tengok Mursyid, 3 peringkat yang kita dah belajar. Tapi sebenarnya kalau yang bahagian yang pertama ni, dia cuma bincangkan 2 daripada yang 3 tu. Okey, di mana kita belajar nombor 1 adanya pilihan raya yang dipanggil sebagai pilihan raya peringkat Majlis Bandaran, dan juga kemudiannya kita ada pula lepas Majlis Bandaran kita ada pula satu lagi yang kita panggil sebagai peringkat negeri. Di mana yang Majlis Bandaran yang pertama yang Pulau Pinang dekat Georgetown, lepas tu kemudiannya yang kedua dekat KL, dan merujuk pula kepada negeri. Okey, waktu bila dah MCA dengan UMNO bergabung, itu yang menang 226 daripada 268 buah kerusi yang total dipertandingkan. Okey, so itu yang kita dah belajar dekat 8.1. Okey, lepas tu kemudiannya kita jangan lupa pula dekat dalam 8 bila dah belajar 8.1 tu, kita tengok dan juga kita bincangkan pula pasal 8.2. Okey, di mana dekat dalam 8.2 apa benda yang kita bincangkan, kita tengok dan juga kita bincangkan pasal proses. Okey, proses PRU yang pertama ataupun yang dipanggil sebagai pilihan raya umum yang pertama lah. Okey, so kita sekarang ni Mursyid, kalau next pilihan raya, katakanlah tahun ni ada pilihan raya, kita yang ke berapa sekarang ni? Yang ke berapa? Kita ke berapa? Kalau yang kita ada pilihan raya next, this year, kita ada pilihan raya ke berapa? Aku sabar je lah tahu dengan Mursyid ni. Okey, Alia, boleh tolong jawab? Siapa boleh tolong nak jawab? Sabar je lah tahu, seorang pun tak ingat. Yang ke-15, Aidil, bagus, menantu, top ranking. Alia 50, Masya Allah, makcik ni. Senang je, PRU berapa tahun? Biasanya 5 tahun, betul. Kalau 50 dah darab dengan 5 tahun, dah jadi dah berapa tahun kita merdeka? 250 tahun. Tak logik lah. Sabar je lah tau. Okey, jadi itu yang kita tengok proses PRU yang pertama ni sebenarnya kita belajar pasal apa? Peringkat yang ketiga. Okey, di mana peringkat yang ketiga yang kita panggil sebagai Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, so jangan pening-pening kepala. Okey, nak tanya sikit dengan semua orang. Ingat lagi tak? Majlis Perundangan Persekutuan ni ada lagi tak sekarang ni? Majlis Perundangan Persekutuan ni ada lagi tak pilihan raya peringkat ni sekarang ni? Ada ke tak ada? Come on. Come on, ada ke tak ada? Tengok tu, ada. Okey. Cuma namanya kita tukar. Jadi namanya sekarang ni kita panggil sebagai apa? Pilihan raya untuk pilih apa? Wakil Parlimen. Faham tak? Ataupun Dewan Rakyat. Clear Parlimen ataupun peringkat yang kita pilih untuk Dewan Rakyat. Okay, so kalau yang negeri masih ada lagi yang macam baru-baru ni. Yang Melaka kan? Okay, so yang Melaka tu peringkat negeri. Yang ni kiranya peringkat negara. Tapi bila kita dah merdeka, ada pula tanya, kenapa panggil MPP pada waktu tu? Simple je, sebab belum merdeka. Jadi bila dah merdeka, kita panggil dia Parlimen atau Dewan Rakyat. Clear Okey, jadi itu yang kemudian bila kita dah belajar ni, jadi kita kena tahu yang proses pilihan raya pertama ni, okey, saya tengok yang soalan exam baru-baru ni, dia bahagian ni dia tak ada tanya tau. Yang peringkat yang awal ni, yang ada, okey, yang peringkat awal yang kita belajar adanya bentuk rundingan. Ingat lagi tak? Yang ada bentuk rundingan Tunku dengan British, yang ada A dengan B. Saya dah go through semua soalan negeri dah. Di mana yang SPM baru-baru ni tak ada satu pun tanya. Tu berita baik untuk kertas 2 untuk kertas 2. Kertas 1 minta maaf lah, soalan objektif banyak sangat, saya tak sempat go through semua lagi. Tapi kertas 2 tak ada satu pun negeri yang tanya. So pada siapa yang ambil SPM, berita baik lah sebenarnya untuk kamu. Okay, so lepas kita dah tengok pasal bentuk rundingan ni, saya dapati yang dia Tunku Abdul Rahman pergi bila British cuma nak bagi 44 kerusi kan. Tunku Abdul Rahman minta berapa? 60.
Ingat lagi tak? Jadi British akhirnya, British nak bagi 44, kita minta 60, British bagi tengah-tengah. Kurang asam punya British, dia bagi 52 buah kerusi. Jadi yang kita tengok 52 buah kerusi ini, itu yang kita panggil sebagai apa? Sebagai kerusi yang dipertandingkan out of total berapa? 100 kerusi. Maksudnya anggota keseluruhan 100. Jadi yang masuk dalam pilihan raya 52 saja. Kamu jangan ingat 52 orang je tau yang ada dalam MPP. Total ada 100. Tapi 48 lagi tu British lantik. Katakanlah soalan kebat keluar. Pada pendapat anda, katakanlah soalan kebat ataupun berdasarkan pengetahuan dan pemahaman sejarah anda, mengapakah British tidak mahu memberikan bilangan kerusi yang diminta oleh Tunku Abdul Rahman? So, siapa boleh bagi jawapan dia? Kenapa British tak nak bagi 60 kerusi yang dia minta tu? Tunku Abdul Rahman minta. 60 ni 3/5 lah daripada total. Come on. Manalah tahu kok soalan kebat? Menjaga hak British. Very good, Rashid. Jaga hak British. Dia takut pasal kalau ada 60, kita majority. Jadi bila majority, boleh luluskan undang-undang. Faham kalau 52, kita tak boleh lulus undang-undang. Adakah dulu dengan sekarang sama? Sama je. Dia kalau nak angkat tangan, tapi ada nanti kuasa veto. Kamu bayangkanlah. Alia, very good. Kalau dah ada majority, kuasa veto tu boleh dibatalkan. Semua orang dapat tak? Kalau ada majority, angkat tangan. Jadi, saya, katakan Tunku Abdul Rahman, saya mencadangkan supaya kita batalkan kuasa veto British. So semua angkat tangan. 60 orang. Lulus tak undang-undang tu? Lulus. Hari ni lulus, esok bukanlah saya rasa pagi lulus, petang British kena halau lah keluar daripada negara kita. Faham tak? Jadi majority lebih power dari veto. No. Maksudnya macam ni Alia. Kalau katakanlah majority tu dia boleh tukar undang-undang, maksudnya menghilangkan kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British. Faham tak? Dekat situ. Jadi itulah yang contohnya, ataupun dia boleh buat undang-undang. Kita menghalang semua syarikat British mempunyai pegangan dalam negara ni. So Sime Darby, Guthrie, tanah-tanah, bisnes-bisnes, kilang-kilang, lombong-lombong, semua kita rampas. Saya nak tanya, yang rampasan oleh negara terhadap harta penjajah ni terjadi atau tak? Siapa tahu? Pernah terjadi atau tak pernah terjadi? Pernah. Kamu tahu yang mana? Dekat mana? South Africa. Ingat tak dasar apartheid? Semua ingat tak dasar apartheid? So dasar apartheid bila hapus, dia pulang balik kuasa kepada rakyat kan? Yang majoritinya kulit apa? Kulit hitam. Apartheid ni kulit putih. Jadi dia pulangkan balik pada yang kulit hitam ni. Jadi kulit hitam ni buat apa? Dia rampas tanah-tanah yang kulit putih ni. Dia rampas, lepas tu dia bahagi kepada yang kulit hitam. Dari segi sejarahnya, bagus lah dia buat macam tu. Tapi kamu tahu apa jadi? Ekonomi South Africa jadi macam mana? Jatuh. Yes, jatuh. Gaduh tu memang jangan cerita lah Alia, memang gaduh lah. Dapat so dia ada juga keburukan dia. Lepas tu kemudiannya, semua dah majoriti dah masuk. Boleh lah. Jadi kita tengok bentuk rundingan pun kita dah bincangkan. Maka 52 kerusi. Dan kita tengok yang saya dapati yang keluar dekat dalam SPM banyak negeri tanya merupakan proses pilihan raya. Pada siapa yang ambil trial exam hari tu, ada kan? Ada tak yang dapat soalan proses pilihan raya ni? Saya tengok banyak negeri. Saya rasa 4 ke. So jadi apa previous class punya recording ada. Mio ada. Kamu cuba scroll atas sikit. Atas sikit. Scroll. Ada. Saya dah upload dah. So kita stop dekat dekat 8.2 ni. Lepas tu kemudiannya ada kan? Mursyid ada kan? Saya dah upload dah kan? Recording tu kan? Yang kelas yang last itu kan? Dah kan? So ada dekat dalam tu. Kamu scroll atas sikit Mio. Lepas tu kemudiannya, ini sambungan dia. Jadi proses pilihan raya paling banyak ditanya dekat dalam SPM baru-baru ni. So saya nak double check sekejap ya. Negeri mana yang keluar ya? Ya. Alright. So negeri yang keluar yang ni bab berapa?
Bab 8 kan? Alright. Okay, so negeri yang keluar Melaka. Soalan ni. Melaka keluar. Lepas tu Kelantan keluar. Melaka, Kelantan, Penang keluar. Lepas tu kemudiannya Selangor keluar. Okey, orang Selangor. Okey, Selangor keluar. Lepas tu kemudiannya Negeri Sembilan keluar. So 1, 2, 3, 4, 5 negeri tanya soalan ni. Tak faham bahasa lagi. Maksudnya yang gubal soalan-soalan trial exam, kebiasaannya cikgu-cikgu yang panel yang sama dalam gubal dan juga pilih soalan SPM. So, dia biasanya dia akan bagi macam some sort of hint lah. Okay, kami nak tanya benda ni. So, standby. So, kalau banyak keluar tu, dia punya kebarangkalian. Probability dia saya rasa more than 0.7. Probability dia untuk keluar. Okay, dapat. Probability 0.7. Tinggi ke rendah, Mursyid? Come on, nak test sikit maths. 0.7 probability dia. Tinggi ke rendah tu? Tinggi kan? Okay, so ambil baru tahu So pada siapa yang pada notes ke buku teks ke apa ke, tolong star kan proses pilihan raya ni. Kalau dia tak keluar pun, at least dia keluar. Perang dunia tak ada, Akil. Very good. Tak keluar langsung. Perang dunia tak keluar langsung. Okay, so seterusnya. Okay, jadi kita ada proses pilihan raya. Itu yang saya pelik tau, perang dunia tu tak keluar langsung. So kena hati-hati untuk SPM Alright, next. Jadi bila proses pilihan raya, kita tengok yang start daripada apa? Penentuan sempadan. Jangan tak tahu hari tu saya dah terangkan. So start daripada penentuan sempadan sampailah yang ke akhir sekali, kita buat apa? Kita umumkan keputusan. Alright. So miss out 1 ke 2 ke step tengah-tengah ni, tak apa, tak ada isu. Masih boleh dapat markah penuh lagi. Masih boleh dapat markah penuh Okey, so seterusnya. Okey, jadi bila yang ni penting proses pilihan raya pada siapa yang form 4 sekalipun, kalau kamu exam bulan ni bila masuk sekolah pun masih penting. Kalau SPM kerap keluar, maksudnya soalan exam cikgu kamu pun mesti dia akan tanya benda yang ala-ala SPM juga. So jangan pula cakap, so saya form 4 tak penting. No, exam kamu pun mesti dia tanya. Okey, next. Lepas tu kemudiannya, okey, kita tengok pula yang proses pilihan raya, lepas tu ada pula tambahan yang adanya pilihan raya dekat 2 buah negeri. Okey, di mana saya tengok, okey, pilihan raya yang ada dekat Sarawak dan juga dekat Sabah kan. Tapi kamu kena faham, yang ni dia orang belum merdeka. Jadi mereka, bila kita buat PRU, mereka masih lagi tahap ni. Faham tak? Kita dah level kebangsaan. Dia orang baru daerah. Kamu imagine macam tu. Jadi sebab apa? Mereka ni hanya buat pilihan raya yang pertama 1962. Sebab dia nak join kita 1963. Semua orang boleh ikut Okey, dapat So fahamkan macam tu. Okey, next. Seterusnya. Okey, bila kita dah habis yang tu, maka kemudiannya kita nak sambung dan juga kita tengok pasal 8.3 di mana dekat dalam 8.3 kita kena fahamkan pula pasal apa? Pasal penubuhan MPP. Okey, so jadi kita tengok penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan Okey, so sama ni Okey, di mana penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan ni, kamu kena fahamkan yang mana yang menang dekat dalam pilihan raya, yang berapa orang tadi? 52 tadi masuk ke dalam MPP. Maksudnya dia jadi menteri kabinet lah kiranya. Dia jadi ahli MPP sama macam ahli Dewan Rakyat, ahli parlimen sekarang ni lah kiranya. Okey, jadi bila tubuhkan MPP, kita kena fahamkan yang komposisi dia. Okey, so dia ada 52 ahli, yang ni yang dipilih. Okey, so dipilih melalui pilihan raya. Manalah tahu, okey, kalau kod keluar dekat dalam soalan apa objektif ke. Yang ni just soalan objektif je. So tak payah nak pening kepala. Saya dah terang kan, total 100. So 52 ni pilihan raya. Yang lagi 48 ni, okey, lantikan Okey, so jadi yang lagi 48 ni ahli, mereka ni semua merupakan orang-orang yang lantikan. So lantikan kamu kena faham daripada pelbagai bidang. Maksudnya ada businessman, ada yang doktor, ada ada cikgu, ada lawyers. Okay, so saya nak tanya
sekarang ni, kalau soalan tanya kan, okey, yang bentuk penubuhan MPP ni, dia punya bentuk sama tak macam parlimen kita sekarang? Katakanlah soalan kebat, berdasarkan pengetahuan anda, adakah sama sistem dia dengan parlimen kita? Siapa boleh jawab? Sama ke beza? Sama je. Okey, nombor 1, MPP sekarang kita panggil parlimen. Yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, kita panggil Dewan Rakyat. Sabar je lah. Yang duk bergaduh tu, jelutong, duduk jelutong. Shah Alam, tahu banjir, bertenang. Itu Dewan Rakyat yang kita pilih melalui pilihan raya ni. Dua-dua bawah parlimen. Yang dilantik ada lagi tak sekarang ni? Ada. Agung lantik. Yang agung lantik ni kita panggil Dewan apa? Come on. Yang agung lantik kita panggil Dewan apa? Sabar je lah tau. Dewan Negara. Very good. Yang pilihan raya, Dewan Rakyat sekarang ni. Yang lantikan ni, Dewan Negara. Jadi, Dewan Rakyat, Dewan Negara, dua-dua bawah apa? Parlimen. Faham tak? So, parlimen ada dua dewan. Jadi, struktur dia sama tak bila kita merdeka? Sama je. MPP, kita tukar nama kepada parlimen. Yang dilantik, dipilih melalui pilihan raya ni, Dewan Rakyat. Yang dilantik ni oleh Agung, Dewan Negara. Faham tak? Dia punya struktur dia tak berubah. Sama sahaja. Okey, ada soalan setakat ni yang pasal ni. Okay, so don't worry, saya tengok kalau soalan keluar pun mostly dia akan tanya soalan objektif lah. Terutamanya untuk yang naik exam lah. Okay, seterusnya. Okay, bila kita dah tengok ni, okay, maka kita tengok dan juga kita teruskan pula benda yang lebih penting ialah kesan penubuhan MPP. Yang ni soalan penting untuk soalan struktur. Okay, so kita kena lepas penubuhan MPP, kita belajar pula pasal kesan penubuhan dia. Yang ni penting Okey, di mana kesan penubuhan MPP, kamu kena tahu ada beberapa kesan dia. Okey, nombor 1, kesan penubuhan MPP. 1, okey, so kerajaan mulalah diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai apa? Ketua Menteri untuk gantikan Pesuruh Jaya Tinggi British. Kamu perasan tak kita guna perkataan apa? Apa gelaran dia dekat sini? Ketua Menteri, betul tak? Kita tak panggil Perdana Menteri. 1957 nanti baru kita panggil Perdana Menteri. Okey, dapat Lepas tu kemudiannya, so dia merupakan proses pertukaran proses pertukaran. Okey, di mana kalau kita tengok untuk ambil alih pemerintahan. Okey, tetapi kamu kena faham Pesuruhjaya Tinggi British masih lagi berkuasa dalam menentukan hala tuju negara lah. Macam yang saya cakap lah, kalau dia terus bagi kuasa dengan kita halau dia, habis putih mata dia kan. So itulah isu dia. Okey, lepas tu kemudiannya yang ketiga. Okey, so kuasa dipindahkan pada rakyat tempatan. Kuasa British dipindahkan kepada rakyat. Beransur-ansur lah, sikit-sikit. Okey, dan juga kemudiannya, dia menggambarkan amalan demokrasi di negara kita. Okey, dapat? Okey, so itulah dia. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi untuk exam, make sure kamu just ingat dia key points dia. Okay, key points dia maksudnya macam mana? Okay, so kita dah mula dapat balik kuasa diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Kiranya kalau kamu tengok kan, nak tulis pun senang je. Mula diketuai oleh penduduk tempatan. Faham tak? Mula diketuai oleh penduduk tempatan. Okay, dan penduduk tempatan tersebut merupakan Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Dapat fakta, dapat huraian, dapat contoh. Clear so itu cara kamu nak jawab. Lepas tu kemudiannya dia merupakan proses pertukaran. Okey, dari mana kita mula rakyat tempatan ambil alih pemerintahan British.
Lepas tu, namun Pesuruh Tinggi British masih berkuasa. Okey, dan kuasa British dipindahkan kepada tangan rakyat Malaya dan amalan demokrasi. Okey, menunjukkan pengamalan demokrasi di negara kita. Okey, clear. So kita mula belajar buat demokrasi lah. Okey, next seterusnya. Alright. So kita habis 8.1, 8.2 dan juga 8.4. Okey, ada tak soalan apa-apa? Yang bahagian ni yang penting saya cakap sekali lagi, proses pilihan raya. Lepas tu yang ni. Ni dua penting proses pilihan raya, kesan penubuhan MPP ni. Senang je, kesan penubuhan MPP ni apa? Kesan penubuhan, kiranya kesan daripada penubuhan, macam mana nak cakap kesan penubuhan MPP ni maksudnya kamu fikirkan kesan penubuhan parlimen lah. Lebih kurang macam tu maksud dia. Kesan penubuhan parlimen. Jadi imagine dia macam tu. Okay, next. Okay, boleh saya padam kat sini. Okay, habis 8.3 Okay, jadi bila kita dah tengok 8.3, okay, dalam apa yang dipanggil sebagai 8.4 ni, apa benda yang penting? 8.4 kita nak kena tahu pula pasal peranan kabinet. Yang ni penting Okay, so dekat dalam 8.4 kamu belajar pasal peranan kabinet. Alright, so siapa yang tak faham beza kabinet dengan MPP? Siapa yang tak faham beza kabinet dengan MPP? Faham ke tak faham? Sebelum saya teruskan, kamu kena faham ni dulu. Siapa yang ada tak dekat sini yang tak faham? Okay, so semua faham ke? Musyid faham ke tak faham? Okay, dia macam ni. MPP sekarang ni kita panggil parlimen. Setuju? Setuju Kabinet sekarang ni kita panggil kabinet. Setuju? Okey, sama. Jadi perkataan lain bagi kabinet kita panggil jemaah menteri. Alright? Semua ahli kabinet adalah ahli MPP. Tapi tak semua anggota MPP dilantik sebagai kabinet. Boleh ikut ke tak boleh ikut? Semua anggota kabinet adalah MPP, tapi tak semua MPP akan dilantik jadi anggota kabinet. Faham tak? Jadi dalam kes macam sekarang ni, ini tak jelas sangat pasal dulu 52 kerusi, siapa menang 51? Parti Perikatan kan? Dia menang majoriti. Tapi dalam keadaan yang politik kita sekarang ni, campur-campur. Okay, so ada UMNO, ada MCA, ada MIC, ada pula menyebut PAS jadi satu geng, betul? Jadi macam sekarang ni, ada tak menteri dari PAS? Ada tak menteri dari PAS? Ada kan? Jadi menteri yang PAS tu sebab dia anggota parlimen. Sebab tu, okay, Pak Mae, PM kita, lantik orang PAS tu jadi menteri kabinet. Faham jadi sama juga macam ni. Okey, di mana bila mereka yang 51 tak boleh masuk yang PAS pasal PAS bukan kerajaan memerintah waktu tu. Yang daripada 51 yang menang tu, maka yang datang dari Parti Perikatan, jadi katakanlah nak buat ada kabinet ada 20 kementerian. Jadi dia akan lantik berapa orang menteri? 20 lah menteri. Faham tak? Jadi 20 tu akan datang dari mana? Daripada total 51 yang menang tadi. Faham sama juga macam sekarang. Okey, cuma sekarang panggil apa? Parlimen dan juga kabinet. Alright, tepat So kabinet ni senang cerita jemaah menteri. Fikirkan dia sebagai jemaah menteri dan juga dia orang ni semuanya dipilih daripada anggota apa? MPP. Okey, clear? Dapat Okey, next. Seterusnya. Okey, tak ada soalan Okey, boleh ke menteri dari parti politik asing-asing? Boleh ke menteri dari parti politik asing-asing? Menteri dari parti politik asing-asing? Boleh, boleh. Macam sekarang ni lah. PAS, PAS parti lain. UMNO parti lain. Macam, okey, apa ni, PM sekarang ni. PM kita parti apa? Come on, PM kita, Ismail Sabri, parti apa? Barisan Nasional, UMNO, betul Okey, lepas tu Muhyiddin Yassin.
Ada tak dalam kabinet? Muhyiddin Yassin ada tak dalam kabinet sekarang ni? Ada. Adakah dia dari UMNO? No, dia dari Bersatu. Setuju tak? Lepas tu kemudiannya yang okay, clear dapat lepas tu ada tak menteri yang dari PAS? Kan ada menteri dari PAS kan? Okay, so siapa dia? Contohnya Haji Abdul Hadi. Haji Hadi, betul tak? Haji Hadi kan dia dilantik sebagai duta khas pergi ke Timur Tengah kan? Bertaraf menteri. So, peranan kabinet bila dilantik, okay, kita kena fahamkan yang pada zaman ni 1955 ada 10 menteri Okay, tahun 1955, nombor ni tak penting pun ada 10 menteri. Okay, so waktu tu maksudnya kiranya kecil je lah, kabinet dia kecil. Okay, di mana kita pada waktu tu kita cuma ada 10 menteri. Okay, dan juga daripada 10 menteri ni ada pula 3 orang pegawai British lah. Okay, so 3 British. Okay, so 3 British ni dia orang ni pegang of course lah kewangan under British. Okay, dapat jadi itu yang dia orang ni buat Okay, dan kemudiannya okay, 10 yang ahli ataupun anggota-anggota kabinet ni dia jalankan tugas macam yang kita sekarang ni lah. Menteri sama je. Okay, so dia jalankan tugas sama juga macam sekarang ni. Okay, cuma dia punya masih lagi di bawah British, dan juga bila masih di bawah British, maka dia orang ni kiranya tak bebas sangatlah dalam buat apa-apa keputusan kan. Tetapi at least dah ada sedikit kuasa. Okay, jadi 10 orang ni untuk pengetahuan anda merupakan ini senarai dia. Okay, dalam textbook ada muka surat 206, sorry. Okay, jadi ada pula yang tanya, sir, okay, yang ni senarai ni kena hafal ke? Ada pula yang tanya, senarai ni kena hafal ke? Tak payah nak hafal? Tak perlu nak hafal. Cuma kalau dalam soalan dia akan keluar dekat kertas satu, biasalah dia letakkan senarai. Datuk Sulaiman, Datuk Abdul Rahman, Dr. Ismail Abdul Rahman, dia letakkan kotak. Contohnya, dia letakkan kotak, apakah yang boleh dikaitkan dengan nama-nama di atas? Apakah kepentingan pelantikan nama-nama atau tokoh-tokoh di atas? So, dia menunjukkan apa? Peranan lah. Kena explain pasal dia punya peranan, pasal dia punya tugas, pasal kita ke arah kemerdekaan. Itu je. Dia tak akan minta soalan, senaraikan semua. Kalau mungkin keluar pun, senaraikan 2 anggota kabinet. Faham Mursyid? Takkan Mursyid tak boleh ingat 2. Kalau Mursyid hafal yang mana? Dalam ramai-ramai ni, mana yang nama yang paling senang nak ingat? Siapa? Pastilah kita punya Tunku Abdul Rahman. Lepas tu, Tun Abdul Razak, Datuk Abdul Razak. Just ingat 2 ni. Clear? Right? So, yang ni pelajaran, ini Ketua Menteri. Dapat? Itu je contoh soalan dia. Jadi jangan risau. Dia takkan keluar suruh senaraikan ke 10 menteri dan tugas mereka. Tak ada. Next. Lepas tu kemudiannya yang lebih penting, bila dah lantik, so kamu kena fahamkan pasal peranan kabinet. Apa tugas peranan kabinet? Apakah peranan menteri? Satu. Dia orang ni bertugas untuk bincangkan apa yang dipanggil sebagai soal kewangan. Dia orang kena bincangkan pasal soal kewangan dan juga kemudiannya keperluan orang tempatan dan perkhidmatan awam. Faham so bincang soal kewangan dan juga perkhidmatan awam. Maksudnya apa yang orang nak dalam perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam ni tahu jabatan kerajaan. Tapi kamu nampak tak perkataan ni depan ni? Apa dia guna perkataan? Bincang. Semua orang tahu tak pasal apa dia guna bincang? Sebab kewangan masih belum bawah kita. Kewangan bawah siapa? Nampak tak? Bijak tak British? Dia bagi kita jadi menteri tapi duit kami pegang. Punya cerdiknya British ni. Dia takut habis duit kita kena sedut. Sedangkan dia takut duit dia kena sedut. Sedangkan duit tu duit siapa? Duit kerajaan tu duit siapa? Duit kita, betul tak? Dapat Macam Mursyid, Alia ke, Akil ke, Akil simpan duit,
Tapi mursyid yang Akil punya duit, mursyid yang uruskan. Apa perasaan Akil? Kamu apa? Alamak, duit aku, tapi mursyid yang apa? Uruskan. So, itulah kedudukan kita. Okey, sebab tu kamu kena ingat satu benda. Bila kita start bangunkan bekalan air, bekalan elektrik untuk orang kita. Bila baru kita buat air pipe, kita sediakan elektrik untuk rakyat. Bila kita mula? Kamu tahu bila? Lepas kita merdeka. Yes, kamu semua pernah tak dengar atuk ke nenek kamu cerita 60-an, 70-an, masih lagi mandi perigi. Ada tak atuk ke nenek ataupun mungkin ayah kamu pun, mak ke cerita, betul tak? Kamu bayangkanlah, masih pakai perigi sedangkan negara kita kaya tak? Hasil banyak. Tapi British tak nak buat apa infrastruktur yang basic. Bekalan air, tak apalah, elektrik dimaafkanlah. Elektrik dimaafkan, mungkin nak buat empangan elektrik, hidroelektrik tu mahal. Tapi air pipe, takkan British tak mampu. Betul tak? Jadi kamu tengoklah sebab apa? Sebab kewangan dia orang pegang. Cukai daripada kita, hasil dia macam ni hasil kita dia bawa balik. Okey. Lepas tu kemudiannya keuntungan dia ambil. Gaji dia siapa bayar? Kita bayar melalui apa? Kutipan cukai. Faham tak? Jadi bayangkanlah. Okey, next. Bincang soal kewangan. Lepas tu kemudiannya menyambung sistem MPP. Okey, so dia buat apa? Sambung sistem MPP yang berdasarkan Westminster. Westminster ni kamu tak payah nak pening kepala lah. Westminster ni sistem demokrasi British. Jadi kita ikut sistem yang sama. Okey, dan juga dah kurangkan kuasa pentadbiran British. Kita dah mula kurangkan kuasa pentadbiran British. Okey, dan juga kita minta kuasa veto dibatalkan. PTB, Pesuruhjaya Tinggi British okey, so yang ni penting untuk SPM pun penting. Dan juga yang kelima, membincangkan isu keselamatan dalam negeri. Jadi ini peranan kabinet yang paling awal lah. Okey, ini penting peranan kabinet ni. Okey, dan jangan lupa peranan kabinet ni semuanya kabinet yang terdiri daripada orang-orang yang berbilang kaum. Okey, dah. Jadi itulah dia yang kita tengok dekat dalam bab 8.4 ni. Okey, so katakanlah dia punya soalan dia peranan kabinet. Lepas tu masa yang sama apa yang boleh kita tengok iktibar kebaikan lah. Kita tengok kebaikan dan dia punya iktibar. Katakanlah soalan kebat tanya kebaikan dan juga iktibar. Okey, antaranya okey, kita ni mula buat apa? Tunaikan mandat rakyat untuk capai merdeka. Okay, yang pertama. Okay, mandat ni apa dia? Waktu pilihan raya kan? Bila kita pilih dia orang, itu mandat lah. Kuasa yang rakyat beri kan? Okay, lepas tu kemudiannya, dia orang nak buat apa? Bina satu bangsa melalui sistem pendidikan. Ini Datuk Abdul Razak lah yang seragam.
Okay, sebab itulah yang kita belajar ada penyata pendidikan, penyata razak tu kan, yang tahun 1956. Itulah dia yang dibuat. Nak satukan kaum. Okay, lepas tu kemudiannya VT Sambanten. Apa lagi yang VT Sambanten dia buat apa pula? Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Okey, apa dia perkhidmatan awam yang bercorak tempatan ni? Maksudnya sebelum ni guna bahasa apa? Guna bahasa Inggeris. Kalau dalam borang kan. Jadi kita mula tukar. Daripada bahasa Inggeris, kita tukar kepada apa? BM. Kalau dulu polis, pernah tengok polis kan? Polis kita, pernah tengok cerita Piramli. Pernah tengok tak uniform polis? Pakai seluar panjang tu pakai seluar pendek. Pakai songkok, lepas tu pakai seluar pendek kan. Lepas tu stokin panjang kan. Itu ikut siapa? Ikut British lah. Jadi bila kita dah merdeka, kita mula tukar pakai seluar panjang. Alright. Lepas tu kemudiannya apa lagi signage jalan raya. Dulu kita mana ada jalan sehala. Dulu apa? One way. Lepas tu kan kita ada tanda berhenti kan. Kita sekarang ni guna berhenti atau sila berhenti. Dulu apa? Stop. Jadi itu antara perkhidmatan awam yang bercorak tempatan. Okey, contohnya juga macam geran tanah. Dulu geran tanah semua in English. Jadi bila kita merdeka, kita mulakan guna apa? BM dan sebagainya lah. Yang mana yang lebih sesuai. Okey, so ladies and gentlemen, secara umumnya mandat ni kuasa yang diberikan rakyat. Saya ulang sekali lagi, mandat ni merupakan kuasa yang diberikan. Dalam kes ni rakyat. Itu kamu ingat tak yang waktu menengah rendah kita belajar yang pasal kerajaan alam Melayu? Ingat tak ada kita belajar pasal kerajaan alam Melayu kan? Dalam kerajaan alam Melayu dia cakap yang waktu yang bawah pengaruh Hindu dululah kan. Kan dia cakap Raja Sriwijaya, Raja Majapahit, dia dapat mandat daripada Tuhan. Maksudnya dia dapat kuasa dari Tuhan. Macam ni mandat, maksudnya mereka ni dapat kuasa dari rakyat. Maksudnya kita yang bagi kuasa kepada mereka. Clear Dapat so itu je maksud dia. Okay, so ladies, gentlemen, okay, secara rasminya maka tamatlah kita punya lesson dalam bab 8. Bab 8 dia cuma ada 4 sahaja bahagian yang utama. Okey, tak susah pun bab ni. Okey, jadi fokus kepada apa yang saya dah sebut kan, dah cakap tadi. Okey, maksudnya bahagian-bahagian yang utama. Okey, terutamanya yang bahagian yang pilihan raya tadilah. Yang tu memang soalan exam memang kerap sangat, suka sangat tanyalah.